Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, Majlis Angkat Sumpah yang di-Petua Negeri Sarawak ke-8. Perancangannya kita langsung bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Yang di-Petua Negeri Tun Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar sebentar tadi mengangkat sumpah sebagai Yang di-Petua Negeri Sarawak ke-8 di Dewan Lapau, Dewan Undangan Negeri Sarawak di Kuching. Beliau mengangkat sumpah di hadapan Hakim Besar Sabah dan Sarawak Tan Sri Datuk Abdul Rahman Sebli dan disaksikan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan-Timbalan Premier Datuk Amar Douglas Ugambas, Datuk Amar Rawang Tengah Ali Hassan dan Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian serta Menteri-Menteri Kabinet Negeri. Terdahulu sejurus tiba di dataran pembarisan Kompleks Dewan Undangan Negeri. Tun Dr. Wan Junaidi menyempurnakan istiadat kawalan keselamatan utama. Tun Dr. Wan Junaidi, 77 tahun, dilantik sebagai Yang di-Petua Negeri Sarawak mengikut Perkara 1 Perlembagaan Negeri Sarawak bagi tempoh 4 tahun bermula 26 Januari 2024 hingga 26 Januari 2028. Beliau menggantikan Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud yang menyandang jawatan itu sejak 1 Mac 2014. Tun Dr. Wan Junaidi menerima surat cara daripada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dalam istiadat pengurniaan surat cara pelantikan Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak di Balai Rum Kecil Istana Negara pada Jumaat lepas. Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 oleh Kerajaan Sarawak telah mendapat perhatian pemain industri ekonomi hijau di peringkat global. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng berkata, selain Kerajaan Persekutuan, PCDS 2030 turut menarik minat Kesatuan Eropah EU. Beliau menyatakan demikian pada penutupan Forum Kepimpinan Syarikat Berkaitan Kerajaan GLC Sarawak di Langkawi semalam. Menurut Premier, Sarawak dijangka akan menerima kunjungan daripada duta negara-negara EU serta pelabur luar yang tertarik mengenai PCDS 2030 serta keseriusan negeri ini ke arah membina ekonomi hijau. Justru beliau berharap setiap GLC dapat memahami usaha Kerajaan Sarawak dan bergerak bersama menuju tenaga boleh diperbaharui. Sementara itu, Datuk Patinggi Abang Johari berkata Kerajaan Sarawak mahu pembangunan yang giat dilaksanakan ketika ini turut memberi manfaat kepada seluruh rakyat ke arah matlamat pembangunan mampan SDG. Ujar beliau, matlamat pembangunan bukan setakat diukur menerusi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK tetapi penjanaan ekonomi yang boleh memberi manfaat kepada seluruh rakyat. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dengan kerjasama sebuah syarikat pengeluar tuala wanita telah menjalin kerjasama menerusi program Kasih Remaja, Sihat dan Selamat untuk menoktahkan stigma haid dalam kalangan masyarakat Malaysia. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata stigma haid masih tebal dalam kalangan masyarakat terutama di luar bandar kerana kesukaran mendapat akses kepada sanitasi dan produk kebersihan haid. Rasanya masih, terutama sekali mereka yang berada di luar bandar, mereka sebab apabila mereka tidak mempunyai kemudahan yang betul-betul membantu mereka untuk melindungi daripada diketahui oleh orang, stigma ini masih berlaku. Laporan kajian status pengurusan haid dalam kalangan pelajar perempuan di sekolah menengah yang dilaksanakan tahun lepas mendapati 9.9% remaja perempuan mempunyai masalah untuk mendapatkan produk pengurusan haid. Sarawak merekodkan perasusan tertinggi kurangnya akses mendapatkan produk pengurusan haid iaitu 15.2%. Menurut Datuk Seri Nancy, program berkenaan juga bagi memfokus kepada pendidikan dan kebersihan haid serta kesihatan reproduktif yang komprehensif. Ia turut memberi pemahaman kepada golongan lelaki agar haid menjadi perkara normal dalam kehidupan harian. Bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program tersebut di Kuching, Datuk Seri Nancy mendedahkan RM5.3 juta diperuntukkan untuk pelaksanaan program tersebut yang menyasarkan penyertaan 600,000 remaja perempuan berumur 13 hingga 17 tahun selama 3 tahun di seluruh negara. Program tersebut juga dilaksanakan dengan sokongan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan Yayasan Kebajikan Negara.
Peluang kerjaya yang tinggi dalam e-sukan antara faktor ramai belia aktif dalam bidang tersebut termasuk di luar bandar. Menurut Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Rubiah Wang, perubahan teknologi merupakan faktor utama yang mengalih minat belia terhadap permainan bentuk video. Katanya, ramai belia mula berjinak dalam bidang tersebut yang membolehkan mereka mendapat pendapatan lumayan menerusi pelbagai pertandingan peringkat tempatan dan antarabangsa. Meskipun memandang positif perkembangan itu, Datuk Rubiah turut menyambut baik usaha persatuan-persatuan elektronik yang mula melibatkan budaya dan warisan dalam penganjuran kejohanan e-sukan termasuk lukisan elektronik. Beliau berkata demikian pada semarahan e-sport championship bertemakan Culture X Digital Heritage in Digital Era di Kota Semarahan. Kejohanan kali ini anjuran gabungan 4 persatuan elektronik di Semarahan melibatkan 500 peserta yang bersaing dalam 3 jenis e-sukan. Pasukan Pembangunan Komuniti Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bawang Asan pada hujung minggu lepas telah menyumbang bakul makanan kepada 76 keluarga berpendapatan rendah dan miskin dari kawasan Dewan Undangan Negeri Bawang Asan di Sibu. Sumbangan tersebut adalah bersempena dengan perayaan Tahun Baru Cina. Ketua Pasukan Pembangunan Komuniti SUPP Cawangan Bawang Asan, Kevin Lau berkata, pengagihan sumbangan dijalankan di 5 lokasi iaitu di Empawa, Jalan Yu Caito, Sungai Bidut, Kafe Selalo Paradom dan Taman Indah di Tekuk. Pengagihan sumbangan turut dibantu oleh Ketua Kaum, Ketua Masyarakat serta Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di kawasan berkenaan bagi mengenal pasti keluarga terlibat. Antara yang menerima bantuan adalah seorang wanita warga emas berusia 100 tahun. Jelas beliau, bantuan itu bertujuan untuk memberi keceriaan kepada penerima sumbangan menjelang perayaan Tahun Baharu Cina yang bakal tiba. RTM Sarawak menerusi unit pemasaran, promosi dan kawal selia menyediakan pakej menarik pengiklanan bagi tahun 2024. Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Kawal Selia RTM Sarawak, Hasfazilawati Hasbi berkata pakej iklan bagi bulan Ramadan juga telah dibuka bagi rakan strategik dan mereka yang ingin menaja pelbagai program sedia ada di RTM. Rakan-rakan strategi kita yang berminat untuk bersama kami menjadi rakan strategik ataupun berkolaborasi untuk program-program yang sedia ada di RTM. Jadi boleh berhubung dengan pegawai kami di RTM Sarawak. Beliau berkata demikian pada Majlis Jelajah Pemasaran Kamek Singgah Sibu di Sibu. Majlis turut dihadiri rakan-rakan strategik bertujuan menjalin kerjasama erat bersama RTM Sarawak. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih.